والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam ini kami ditakdirkan untuk berada di sini bersama-sama di malam munajat, sama ada secara fizikal maupun secara maya, iaitu malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-117. Khas untuk wanita dengan dukungan khas Jemaah Wanita Persatuan Basmida. Baiklah, insya-Allah malam ini saya akan menyampaikan sedikit tazkirah ringkas mengenai peranan ibu dalam membentuk anak-anak supaya tidak terjebak dalam penyalahgunaan dada haram. Pertama sekalinya, sebagai mukadimah awal, memang tidak dinafikan lagi peranan akan kepentingan peranan ibu dalam hidup anak-anak ini. Pasalnya kenapa? Pasalnya dorang wanita pendidik yang pertama dan pendidik yang utama. Masa kanindah dari sebelum lahir sudah anak itu kena jaga dari damit sampai ia nanti lahir, dia jadi baby, bayi. Kali lepas satu makan lagi ya, berjalan, berfikir dan akhirnya sampai ia menjadi dewasa, menjadi matang. Peranan ibu terhadap anak itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa katanya? Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu daripada api neraka. Ayat ini pun jelas menunjukkan betapa pentingnya ibu itu ataupun bapa itu untuk menjaga keluarga dorang daripada api neraka, menjaga dorang daripada terjerumus di dalam maksiat. Dan selain itu juga ada ungkapan yang saya rasa pun masyhur juga, berkata Hafiz Ibrahim, seorang penyair Arab, apa katanya? Al-ummu madrasatun. Ibu itu merupakan sekolah, madrasah iaitu tempat pendidikan. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raqi. Yang mana kalau kamu persiapkan ia, maka kamu akan menyiapkan sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Dalam kata-kata ini ada menunjukkan peranan ibu itu bukan sahaja secara khusus terhadap anak ataupun keluarga, tetapi juga secara umum yang melibatkan masyarakat secara generalnya. Kemudian di sini saya ingin membahagikan peranan ibu itu kepada 3 fasa. Yang pertama, fasa sebelum melahirkan anak. Saya memetik kisah, iaitu kisah ibu kepada seorang anak yang hebat, iaitu ibu kepada Maryam alaihissalam ataupun nenek kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana ibu Maryam ini masa tu ia belum mempunyai anak, belum memiliki anak. Satu hari ini ia teringin benar ya, kuat hasrat hatinya kan mahu ada anak. Kemudian ia pun berdoa kepada Allah. Kemudian Allah pun memakbulkan doanya. Dan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 35, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, katanya Tuhanku, katanya sesungguhnya aku ini bernazar benar-benar kepadamu, anak yang ada dalam kandunganku ini akan jadi seorang yang bebas. Maksudnya bebas daripada segala urusan dunia untuk berkhidmat kepada Allah semata-mata. Maka fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Sesungguhnya innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, engkaulah maha mengetahui. Dalam ayat ini, istri Imran ataupun namanya Hannah binti Faqud, yang merupakan seorang ibu kepada wanita hebat ini. Kenapa? Pasalnya dari damit lagi sudah ia berazam, berniat, bukan lagi setakat berazam berniat, tapi sampai bernazar untuk anak yang akan lahir nanti,
untuk ia berkhidmat kepada Allah, beribadah dengan penuh keikhlasan terhadap Allah 100%, dan juga berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Dan sampailah Maryam dilahirkan, Allah menjadikannya sebagai wanita yang terulung di dunia. Ini pun juga peranan ibu ni juga untuk menanamkan dalam jiwa tu supaya nanti ada azam untuk anak dorang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudiannya beralih kepada fasa kedua, iaitu fasa dalam kehamilan. Kita ni macam biasalah, kita ni tahu macam banyak-banyak berdoa. Contohnya dalam ayat Al-Quran pun ada. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami zuriat yang baik. Selain itu juga, kalau kita ni akan dengar cakap doktor, memanglah untuk kita ni menjaga pemakanan dan kesihatan. Kemudian kita ni beralih kepada fasa pasca kehamilan, iaitu lepas melahirkan anak, lepas anak itu lahir ke dunia. Saya memilih cerita mengenai seorang penakluk agung kota Konstantinopel yang kita ni pun tahu namanya terukir besar dalam sejarah Islam, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih ini telah menakluki kota Konstantinopel dalam usianya 23 tahun, hanya dalam tempoh masa sebulan lebih saja. Sedangkan masa tu kaum muslimin sebelumnya 800 tahun sudah sebelum ia lahir sudah mencuba kan menakluki kota Konstantinopel itu, tapi tidak berjaya. Di balik sejarahnya, di balik kehebatan Al-Fatih ini, sebenarnya ibunya mempunyai saham yang sangat besar dalam kejayaannya. Mana indah masa damit sudah, masa baby itu sudah, mamanya selalu membawa ia melihat katanya ke tembok Konstantinopel itu. Okay, katanya, anakkunya di sebarang sana tu ada kota Konstantinopel punya. Nabi SAW pernah bersabda, katanya kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Tahu kata lainnya, raja tu kau tu. Masa tu mama ibunya ni belum tahu ni. Hadis ini memang ditujukan untuk Sultan Muhammad Al-Fatih. Tujuannya hanya untuk memotivasikan Sultan Muhammad masa itu. Perkara ini setiap hari dilakukan. Ditumbuhkannya mindset kepada anaknya tu. Motivasinya tu supaya nanti anaknya benar berjaya menakluki kota Konstantinopel itu. Selain itu juga ibunya ni selalu mendekatkan Sultan Muhammad Al-Fatih kepada buku-buku, perpustakaan dan juga tokoh-tokoh besar penakluk dunia. Di istana pun ibu bapanya ni merupakan role model bagi Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadinya di sini dapat kita lihat kejayaan anak itu, kejayaan Al-Fatih itu bukannya atas usahanya sendiri, tapi atas acuan ibu bapanya yang berjaya membentuknya menjadi sang penakluk hebat. Kemudian kalau orang ada tertanya-tanya, itu sejarah lama jatuhnya. Samakan lakat tunya peranan ibu itu. Jawapannya memang masih sama, peranan ibu itu sangat-sangat penting. Kenapa? Menurut kajian, fakta yang berpandukan kepada kajian, mendapat ada dibuat kajian perbezaan di antara golongan penyalahgunaan dadah dan bukan golongan penyalahgunaan dadah. Di sana terdapat perbezaan yang sangat ketara mengenai kasih sayang ibu terhadap anak-anak. Menurut kajian itu katanya kasih sayang ibu terhadap anak-anak itu berkait dengan tingkah laku dorang itu. Pasalnya kenapa? Pasal kasih sayang ibu ni merupakan satu keperluan yang mana kalau sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi, kanak-kanak ini akan beralih kepada benda lain untuk memenuhi keperluan itu. Boleh jadi kalau yang nemu arah ibu bapanya, arah kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya baik, alhamdulillah. Kalau kawan-kawannya yang bersifat negatif, ia akan menjerumuskan lagi kepada gejala-gejala sosial. Apatah lagi dengan penyalahgunaan dadahannya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Pasal itu keluarga ni, terutamanya ibulah, patutnya menjadi role model yang berpengaruh kepada anak-anak-anak. Selain itu juga,
kanak-kanak ni mesti persekitarannya disekelilingi oleh role model yang positif. Kalau sekiranya persekitarannya pun negatif, kanak tu kan melihat benda tu sebagai normal. Dia tahu tu benda tu salah. Pasal itu dari awal lagi anak-anak ni mesti diberi asas-asas ilmu dan agama yang cukup supaya nanti kalau mereka di mana-mana pun dorang berada, dorang akan sentiasa dapat ada bimbingan itu dan dorang dapat pagari diri dorang daripada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara maksiat yang tidak berfaedah seperti penyalahgunaan dadah. Jadinya sebagai kesimpulan, peranan ibu dalam kehidupan anak-anak ni indah wajar kita ni pandang remeh. Pasalnya kita ni pun nampak sudah peranan ibu itu sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Betullah kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pencegahan dadah haram ni di kalangan masyarakat adalah bermula di rumah daripada acuan ibu bapa itu sendiri. Semoga kita ni mendapat ambil manfaat daripada tazkirah ringkasan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sepanjang menyampaikan tazkirah ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.